Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Hakim. Okey, hari ini saya bukan nak jadi cikgu atau pensyarah kepada anda semua. Hari ini kita nak cerita pasal negara yang unik dekat korang. Okey, kalau korang nak pergi bercuti kan, contoh korang ada perselisihan faham dengan kawan-kawan korang. Contohnya seorang nak pergi gurun, seorang nak pergi negara 4 musim, seorang lagi nak pergi negara yang sejuk. Ada satu negara yang menjadi penyelesaian buat korang. Ada satu negara yang menjadi penyelesaian buat korang, iaitu negara mana? Negara Chile. Tahu negara Chile? Jangan lupa subscribe, share dan komen kita punya video. Chile, negara Chile ni adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Dia terletak di benua Amerika Selatan di bahagian barat. Negara Chile ni dia dekat bahagian utara dia bersepadan dengan Peru dan negara Bolivia. Di bahagian timur pula dia berjiran dengan negara Argentina. Negara Chile ini merupakan negara yang paling selatan di Amerika Selatan. Bahasa yang digunakan oleh rakyat di dalam negara ini adalah bahasa Sepanyol. Kenapa mereka menggunakan bahasa Sepanyol? Kalau ikut sejarah-sejarah mereka juga, mereka pernah dijajah oleh negara Sepanyol. Negara Chile ni pula merupakan negara kedua terpanjang di dunia tau. Negara Chile ni, bila dia dah panjang, dia ada 3 kawasan atau zon yang berbeza di dalam negara ni. Di utara negara Chile ini merupakan kawasan gurun, kerana di kawasan itu merupakan negara yang paling kurang menerima hujan di dunia. So dia kering. Dekat utara dia ni, orang selalu kenal dengan gurun Sahara, kenal dengan beberapa gurun yang lain. Dekat sini, dia punya bahagian utara dia dikenali sebagai gurun Atacama. Dekat gurun ni, apa yang best dia, walaupun dia kering, tak ada apa, sebenarnya dia kaya dengan galian. Dan kalau korang nak tahu juga, dekat gurun ni menghasilkan tembaga yang berkualiti, dan negara Chile merupakan pengeluar tembaga yang terbesar di dunia. Di bahagian tengah negara Chile ni pula, dia kawasan Mediterranean. Di bahagian selatan pula merupakan kawasan gunungan ais, salju. Selepas tu, dekat bahagian selatan Chile ni, kalau korang nak tahu, dia ada dijadikan kawasan sebagai kawasan ternakan, rumput, dan di bahagian hutan dia pula merupakan sumber kayu kepada negara Chile. Dan yang paling best dia, kalau korang nak pergi negara Antartika, negara Chile merupakan negara yang paling dekat dengan benua Antartika. Negara ni juga dipenuhi dengan gunung-gunung berapi, dan kalau korang nak tahu, gunung berapi dia ni pernah meletus dalam beberapa tahun yang lepas. Dan negara ni juga menerima gempa bumi yang terkuat dalam sejarah manusia. Ibu negara untuk negara Chile atau Chile ni, nama ibu negara dia adalah Santiago. Kalau korang tengok dalam peta, Santiago tu terletak di bahagian tengah. Kenapa Santiago terletak di bahagian tengah negara Chile? Kerana negara Chile ni di bahagian tengah dia adalah merupakan kawasan Mediterranean. Bila cakap Mediterranean ni, apa sahaja tanam memang subur. Okey, antara tanaman-tanaman yang popular di Chile ni ada buah anggur, buah peach, buah bawang buah, sayur kot. Okey. Sayur-sayuran dan kacang. Dan kalau korang nak tahu, Chile merupakan sebuah negara yang mengeluarkan anggur terbesar di dunia. Silap-silap korang makan anggur tu adalah berasal daripada negara Chile. Bahagian tengah Chile ni jugalah terdapatnya kawasan dataran yang luas. Kat situ diorang buat kilang banyak-banyak. Kalau korang nak tahu, negara Chile ni pula menerima kemerdekaan daripada kerajaan Sepanyol pada tahun 1818. Dan pemerintahan di negara Republik Chile ni dia berasaskan Republik. So, negara Republik ni diketahui oleh satu orang presiden yang dipilih melalui pilihan raya 4 tahun sekali. Dan syarat-syarat untuk menjadi presiden ni tidak boleh memegang jawatan melebihi 1 penggal. Sebelum adanya pemerintahan secara republik ni,
Negara Chile diperintah oleh rejim tentera mereka selama 16 tahun. Dalam pemerintah rejim tu juga banyak 3,000 orang telah dibunuh dan hilang. Okey, kalau kita tengok dari sudut ketenteraan mereka pula. Dekat negara Chile ni ada 3 jenis ketenteraan, iaitu darat, laut dan udara. Sebenarnya angkatan tentera darat mereka merupakan antara angkatan tentera yang paling profesional dan paling termaju di benua Amerika Selatan. Kenapa saya cakap paling termaju di Amerika Selatan? Sebab diorang ada teknologi yang canggih berbanding negara-negara yang lain di Amerika Selatan. Dalam pada masa yang sama, kalau korang tengok geografi ataupun demografi negara Chile ni, dia berhampiran dengan laut kan. Sebelah darat, sebelah laut. Jadi, tentera laut mereka pun tidak kurang hebatnya. Diorang ada 21,773 anggota tentera, termasuk 2,500 orang sebagai anggota Marine dan lebih kurang 29 buah kapal yang berada di permukaan laut. Mereka juga mempunyai 4 buah kapal selam, 8 buah kapal tempur utama dekat negara mereka. Ini menunjukkan mereka juga boleh menyerang, bukan saja bertahan tetapi menyerang. Hampir 30 buah pesawat udara ataupun pesawat tempur yang ada. Itu menunjukkan tentera udara mereka juga tidak kurang hebatnya. Negara Chile pula, kalau korang nak tengok, dia merupakan negara yang makmur berbanding negara-negara jiran mereka. Bila negara dah makmur, dia punya kadar kemiskinan rakyat mereka adalah rendah. Negara Chile ni menggunakan mata wang peso Chile. Betapa pentingnya negara Chile ni, dia merupakan sebuah negara pengaman kepada negara-negara Amerika Selatan. Dia menjadi tempat untuk perbincangan negara-negara Amerika Selatan. So, negara kedua terpanjang di dunia ni juga, dia menerima pelbagai fenomena-fenomena alam yang berlaku di negara ini. So, itu sajalah fakta-fakta yang saya boleh bagi dekat negara Chile ni. So, kalau korang nak pergi negara yang bersalji ke, korang nak pergi negara 4 musim ke, bukan 4 musim lah, dia lebih kepada panas dan kering dan sejuk dan basah. Okay. Kalau korang nak pergi pulau-pulau cantik, kalau korang nak pergi berski ataupun main salji, ataupun korang nak pergi negara-negara di kawasan-kawasan Gunung Sahara, Chile lah tempatnya. Itu saja fakta Chile yang saya boleh bagi setakat ini. So, kalau korang nak tambah, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak betulkan fakta yang salah ni pun, korang boleh betul juga dekat komen di bawah. Okay, kalau korang ada idea-idea lain atau negara-negara yang nak saya rungkaikan, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel dan like, jangan lupa juga. Okay, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.